They say di sini. Saya faham dan saya permintaan itu tinggi. Saya setuju kalau institusi rumah itu kukuh, anak itu letak di mana saja insya-Allah boleh berjaya. Betul. Tetapi kita tidak boleh juga lari daripada hakikat bahawa okey, antara kebimbangannya sekarang adalah mungkin murid-murid akan mengatakan, kenapa saya nak work so hard, saya nak score semua, saya nak aktif PAJSK, UASA, PSRA, Mumtaz dan sebagainya. Semua cemerlang. PKSK pun mungkin cemerlang. Tapi saya memang tak akan masuk SBP walaupun saya nak kerana saya M40. Jadi mereka akan hilang motivasi untuk skor all out 100%, mereka akan buat ala-ala kadar saja. Okey, dalam konteks itu Luqman, sebab itu dalam rancangan pendidikan yang terbaru ini kita juga memberikan perhatian kepada sekolah-sekolah biasa. Jadi rencananya adalah supaya sekolah-sekolah biasa juga kita berikan maknanya dari segi penambahbaikan itu gurunya, program-programnya. Kita ada banyak program yang sebenarnya untuk melonjakkan sekolah-sekolah biasa ini setanding dengan sekolah-sekolah asrama penuh. In fact, okey, saya tertarik untuk mengulas perbualan di antara Fazlinah Siddiq, Menteri Pendidikan Malaysia dengan salah seorang pengacara lah dalam Asro Awani lah. Jadi mungkin ini adalah satu sesi soal jawab, sesi penerangan di mana mereka memanggil Fazlinah Siddiq untuk berbicara mengenai rancangan pendidikan Malaysia RPM 2026 hingga 2035. Adakah ia realistik? Kalau kita mendengar daripada awal itu kita cerita lain lah kan. Tapi saya melihat kepada tajuk mengenai kuota B40 ke SBP, maknanya ke sekolah berasrama penuh, SBP lah. Kita sudah maklum, maknanya ada anak-anak muda pelajar yang begitu committed sekali untuk pergi ke sekolah berasrama penuh. Saya sendiri, saya tak ada. Saya dapat pergi sekejap, saya lari balik ke sekolah asrama, sekolah biasa. Kerana apa? Saya tidak merasakan ada wow factor. Saya duduk di sekolah berasrama penuh. Begitu juga dengan anak-anak saya tidak menggalakkan mereka pergi, malah saya mengatakan kepada mereka kalau nak pandai di sekolah biasa pun tak ada masalah apa. Dan ini dibuktikan oleh anak bongsu saya. Walaupun dia bersekolah di sekolah biasa, beliau telah mendapat straight A dalam SPM, menjadi pelajar cemerlang, pelajar nombor 1 di sekolah beliau. Dan sekarang ni beliau melanjutkan pelajaran di dalam ijazah perakaunan di salah satu universiti awam yang terkemuka di Kuala Lumpur. Jadi dalam isu ini saya melihat Fazlinah Siddiq, cara dia bercakap lemah lembut tuan-tuan, macam tak natural lah saya cakap, macam dibuat-buat. Dan daripada awal saya tengok tu saya rasa dia ni nak cakap apa sebenarnya. Tapi nak buat macam mana, dia masih lagi menjadi Menteri Pendidikan Malaysia dan saya kita hormat itu decision yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, kuasa prerogatif dia, prerogatif beliau sebagai PM untuk melantik siapa-siapa ahli parlimen yang dirasakan sesuai untuk menjawat jawatan menteri penuh. Jadi dalam isu ini awalan itu dia Fazlinah Siddiq mengatakan kalau ibu bapa maknanya kalau peloga itu menyokong anak-anak itu, tidak ada masalah, anak-anak itu akan pandai di mana saja, tak kira sekolah asrama penuh ataupun sekolah biasa. Tapi ia disanggah oleh pengacara ini dengan mengatakan, look, bab itu ya tidak ada masalah peranan ibu bapa. Tapi sekarang ini pelajar itu sendiri, pelajar itu dia datangnya daripada M40, M40 T20, kuotanya 60-40, 60-40, 60 B40 M40 dengan T20 40%, itu kuota dia. Jadi dia mengatakan, look, pelajar sekarang dia belajar bersungguh-sungguh, dia dapat straight A dengan segala mak nenek A-nya itu, dengan dia buat co-curriculum, dia dapat macam-macam lah, memang pelajar excellent. Tapi disebabkan dia M40, dia tak dapat masuk SBP. Jadi pelajar itu bertanya kepada diri dia,
kenapa aku nak mengaji teruk-teruk? Kan? Aku nak mengaji teruk-teruk ni untuk apa? Baik aku mengaji biasa-biasa saja. Okey, itu daripada konteks pelajar M40 T20 yang merasakan mereka tidak akan mendapat peluang walaupun mereka belajar teruk gila lah. Okey. Ada pelajar yang begitu committed, mereka nak masuk MCKK, mereka nak masuk Tengku Kursyah, mereka nak masuk sekolah sains, sekolah MRSM. Tetapi disebabkan mereka datang daripada keluarga M40 T20, kuota mereka itu agak kecil dan akhirnya mereka tak dapat masuk. Jadi Fazlina Siddiq mengatakan tak ada masalah. Kementerian akan memastikan sekolah biasa, okey, sekolah biasa ini juga akan menjadi sekolah yang hebat, sekolah kluster. Fazlina Siddiq, we are talking about apple. Anda sekarang ni membandingkan apple dengan buah durian. Tak boleh lah begitu. We are talking about anak muda, pelajar yang beria-ria, mau masuk, belajar bersungguh-sungguh, tapi malangnya mereka datang daripada golongan M40. Saya faham yang B40 pun kadang tak berapa nak excellent, tetapi harus melihat daripada faktor keluarga mereka itu sendiri miskin tegar, jadi mereka ada kekangan. Tapi kalau mereka diletakkan di dalam satu kluster yang memang hebat, mereka akan menjadi pelajar cemerlang. Bagi saya itu subjektif, tuan-tuan. Itu subjektif. Ada pelajar yang kekangan yang cukup teruk tapi mereka berjaya. Dan sepatutnya kementerian harus membuat studi bagaimana pelajar-pelajar yang menghadapi kekangan ini boleh berjaya. Ini kata tujuan Menteri Pendidikan. Bukan kita tanya, mereka ni memang nak masuk, belajar sungguh-sungguh tapi tak dapat, maka mereka rasa tak perlu. Bagi saya dah cakap banyak kali, tuan-tuan. Kecemerlangan pelajar ini jangan dilihat daripada income bapak dia. Okey, bapak dia datuk ke, Tan Sri ke, Tun ke, jutawan ke. Kita melihat dari sudut aspek pelajar. Dia ni seorang pelajar yang diberi, sama saja. Dia tak ada beza apa. Cuma pelajar yang dalam golongan yang kata kluster kayangan lah sebagai contoh. Ramai juga yang tidak berjaya. Ramai yang tak mengaji. Tetapi kalau dalam kluster kayangan ini, mereka excellent. Maknanya mereka ini luar biasa, tuan-tuan. Luar biasa, saya cakap. Jadi dalam konteks ini, saya dah banyak cakap banyak kali dah. Pelajar-pelajar yang cemerlang selepas dapat result SPM, hanya 3 ke 4% saja. Dan mereka ini harus diberi tempat di universiti awam tanpa kompromi. Itu saja. Kerana mereka excellent. Dari segi pendidikan, dari segi result mereka. Dari segi sosio-ko lah, merit lah, itu nombor 2. Tapi mereka ini harus diberi keutamaan penuh. Begitu juga dalam asrama penuh. Kalau mereka ini excellent, tak kisahlah mereka M40 ke T20, mereka harus diberi tempat tanpa kompromi. Kan? Buatlah macam mana pun. Kan? The parity is there. Itu yang kita bagi driven untuk anak-anak ini untuk belajar tanpa mengira latar belakang keluarga mereka. Kan? Pelajar yang memang dapat A ni, tuan-tuan, mereka belajar bersungguh-sungguh. Dan mereka nak pergi ke asrama. Ada yang tak mau pergi. Ada yang tak nak pergi. Mereka tak nak pergi asrama. Mereka nak sekolah biasa. Excellent. Anak saya excellent. Kan? Walaupun saya sendiri tak pernah tengok buku dia. Tetapi dari segi support, whatever they want in the study, saya akan bantu. Saya akan beli buku-buku. Tak ada masalah. Saya tak kedekut. Itu sokongan ibu bapa. Jadi dalam isu Fazlina Siddiq ini yang saya katakan, bila kita ni bukan daripada latar belakang pendidikan, bukan pakar bidang, kita kini tak faham, tuan-tuan. Saya sendiri, saya adalah bekas ahli akademik kanan. Saya melihat pelajar-pelajar yang cemerlang ini, first thing the criteria, hang cemerlang, jalan. Bab lain tu kita tengok lain. Saksiah ke, co-curriculum ke, yang tu boleh dibentuk semasa mereka berada di universiti. Tak ada isu apa. Ataupun mereka boleh dibentuk semasa mereka masuk di dalam sekolah asrama penuh. Tuan-tuan, saya sendiri memang saya tak sokong kan isu bully, isu kematian, di sekolah asrama penuh. Malah saya pernah buat konten, antar anak naik Alphard, nanti sekolah hantar balik anak kita naik van jenazah.
Responnya cukup hebat, engagementnya hampir 2 juta view mendengar apa yang saya sampaikan. Jadi dalam isu ini Fazlina Siddiq, nah, kita tanya A, you jawab. Kita tanya Apple, you jawab dalam konteks Apple. Bukan jawab dalam konteks Apple, you jawab dalam konteks buah durian. Okey? Dan saya memang tidak bersetuju. Pelajar-pelajar didiskriminasi kerana mereka M40, maka kuota mereka itu tidak diberi kerana dah cukup. Yalah, budak sekarang pandai, tuan-tuan. Pandai. Okey, dan mereka memang nak aim. Mereka nak masuk sekolah asrama penuh. Okey, tetapi malangnya kuota tak cukup, jadi mereka merasakan tak perlulah. Tak payahlah, kita belajar biasa-biasa je, kan? Lepas tu kita boleh masuk universiti juga, kan? Bagi saya, nak masuk universiti bukan kira sekolah biasa ataupun sekolah asrama penuh. Okay? Kalau kita nak masuk ke kursus yang hebat pun, kita kena belajar. Tak kisah kita di sekolah yang mana. Tetapi ada anak-anak, dia minat masuk boarding school. Dia minat masuk asrama penuh. Dia nak mengikuti langkah bapak dia. Kononnya alma mater. Alma mater. I don't give a damn, tuan-tuan. Bagi saya bermula sekolah asrama penuh. Saya tak nak, saya lari. I don't care. Tapi saya jadi orang juga. Akhirnya saya pun dah nak dapat saya punya ijazah yang paling tinggi, insyaAllah bulan depan. Selepas berviva, well, I'm complete my, hierarchy of studies, walaupun saya bermula dengan perlahan, but the end pointnya saya berjaya menggenggam segulung ijazah, insyaAllah dalam masa sebulan lagi. Jadi dalam isu konteks Fazlina Siddiq, kita kena pandai berjawab, dan saya nasihatkan kepada unit UKK dia, bentuk sedikit menteri anda, jangan jawab terlalu bersopan, terlalu berlenggang-lenggok cara berjawabnya, tak sesuai lah, tuan-tuan. We are Minister of Education. Cai